ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kita dah sampai ke matlamat akhir, yakni di puncak gunung Baling. Ketinggian berapa ni? 546. Jadi kalau pagi tadi kita ada matlamat, iaitu kita nak sampai ke puncak gunung Baling ni. Dalam hidup kita pun kita kena ada matlamat, iaitu matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang. Ya, matlamat jangka pendek ni matlamat yang mana ketika kita di dunia, kan ada yang nak kerja, ada yang nak kahwin, ada yang nak macam-macam lah, nak berjaya, nak tolong mak ayah. Itu matlamat jangka pendek. Dan matlamat jangka panjang yang kita kena lalui perjalanan lagi jauh lagi, yang tidak kita semua kena lalui. Jadi yang Ustaz kongsi tadi adalah satu ayat Al-Quran yang Allah firman supaya kita semua berfikir. Allah firman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan yang dikatakan sebagai berlakunya pertukaran siang dan malam itu silih berganti, la ayatin liulil albab, sebagai tanda bagi orang-orang yang berfikir. Dia akan berfikir, dia tengok kejadian langit, kejadian bumi, kejadian siang, kejadian malam. Dan tadi kita tengok matahari naik, kan? Pernah tengok dah sebelum ni? Tak pernah. Masya Allah, itulah matahari yang Allah buat. Allah ini juga yang maha hebat. Allah jadikan bumi ni lah, nampak ada gunung kat sana? Besar tak? Besar, kan? Tinggi. Dan Allah itu lebih besar lagi, lebih berkuasa daripada apa yang kita nak tengok kat dunia ni. Dan Allah sebut dalam ayat ini ada beberapa perkara. Yang pertama, pada penciptaan langit dan bumi, Allah suruh kita tengok di sana ada bukti-bukti kekuasaan Allah. Silih berganti siang dan malam, dan di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Allah kata bagi orang berfikir, ulil albab. Dan Allah sebut pula ulil albab ni siapa? Allazina yadhkuruna Allah. Ulil albab ni orang yang cerdik ini, orang yang pandai ini, yang sentiasa ingat Allah. Ketika berjalan dia ingat Allah. Wa qu'udan, ketika mana dia duduk dia ingat Allah, dan ketika mana dia baring juga dia ingat Allah. Macam kita tadilah naik, kan? Ya, dah gelap. Oh Allah naik batas. Sebab apa? Takut baru nak ingat Allah, kan? Tak apalah. Jadi di mana pun kita berada, kita ingat Allah. Tadi kita dah buat praktikal sembahyang, praktikal ambil wudu, dan kita solat subuh. Ini membuktikan bahawa kita ingat Allah. Duduk tengah padang, ingat Allah. Duduk di lautan, ingat Allah. Duduk di sungai, ingat Allah. Duduk atas gunung pun kita ingat Allah. Itu ciri orang yang cerdik, yang Allah kata ulil albab yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka ini berfikir. Tak cukup dengan tengok, dia berfikir. Moktan tanam sebelah durian. Durian tak rasa moktan. Moktan tak rasa durian. Tanah yang sama, ayak yang sama, galian yang sama, tetapi tidak ada rasa yang sama, rasa yang berbeza. Kan orang akan fikir. Ataupun kejadian manusia. Allahu Akbar. Betapa hebatnya Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang cerdik ini juga, mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, Kau ciptakan semua ini bukanlah perkara yang sia-sia, melainkan kemudian mereka minta doa supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi perjalanan kita, adik-adik, tuan-tuan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, perjalanan kita masih panjang. Kita ada pernah lalui alam roh, alam rahim, alam dunia. Kemudian kita akan lalui alam
barzakh. Panjang tak? Panjang. Allahu Akbar. Kita jalan tadi berhenti banyak tempat tadi. Ada semut, ada berhenti minum air. Tapi yang dikatakan di alam barzakh ini persinggahan zat sebelum masuk ke alam akhirat. Allahu Akbar. Perjalanan kita masih panjang. Jadi kita tak mau jadi orang yang Allah sebut orang yang lalai. Alhaakumut takatsur, yang lalai dengan mencari kemewahan, mencari keduniaan sehingga lupa akan akhirat. Bahkan bila masuk ke dalam kubur baru dia sedar bahawa dia pernah hidup di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita mai ke atas gunung, kita pergi ke tepi pantai, ada 4 jenis pandangan. Boleh kau nak? Kita kongsi sikit lagi nak. 4 jenis pandangan manusia. Pertama pandangan mata, yang kedua pandangan akal, yang ketiga pandangan nafsu, yang keempat pandangan hati. Hijaz nyanyi kan? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Ada 4 jenis pandangan. Nak kongsi 4 jenis pandangan ni panjang lagi ni. No? Takut sehari kita pakai berkhutbah atas ni. Hari Jumaat ni. Kan? Jadi nak bagi tahu kata kita gunalah pandangan mata hati kita, iaitu kita tengok ciptaan Allah, kita membesarkan Allah. Dan sebab perjalanan kita masih jauh dan panjang dan kita perlu bawa bekalan untuk bertemu dengan Allah nanti. Siapa-siapa yang buat amal baik dibalas baik. Tak okey pun siapa-siapa buat amal jahat dibalas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Kita tengok ciptaan Allah ini, kita membesarkan Allah, memuja dan memuji Allah. Bukan kita tengok dengan keadaan melihat pandangan nafsu. Mai ba cantik, nanti aku boleh mai awet aku mai sini. Kan? Dia tengok pandangan nafsu lah tu. Kan? Lepas tu boleh buat dosa. Ataupun tengok dengan pandangan mata saja, tengok oh, cantik, balik macam tu. Tapi tadi kita tengok matahari naik, kita sebut nama Allah. Subhanallah. Allah kata apa? Matahari ketika mana di padang mahsyar nanti jauhnya sejengkai je pun matahari yang kita tengok ni. Kan? Allahu Akbar. Dan di padang mahsyar nanti ada yang berjalan guna kaki, ada berjalan dengan kenderaan, ada yang berjalan merangkak, ada yang guna muka. Oh, macam mana ustaz guna muka? Ulang pun guna apa? Ulang guna kaki ya? Jadi demikianlah Allah nak membuktikan balasan Allah adalah adil. Allah tidak menzalimi melainkan manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi sama-sama kita fikir, kita renung bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Cukupkah bekalan yang kita dah buat ni? Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kita segera ke ataupun kita masih lagi lalai dengan kehidupan kita ketika mana di dunia? Sebab tadi itulah kita semua tadi, Allahumma aslih lana dunya allati fiha ma'ash. Ya Allah, jadikanlah hidup dunia ni sebagai tempat kami boleh buat kebaikan. Akhirat tempat kami boleh mendapat keuntungan daripada apa yang kita buat di dunia ni. Jadi sama-sama kita balik nanti, sama-sama kita berkongsi dengan kawan-kawan kita bahawa kita ada 4 jenis pandangan. 4 jenis pandangan, dan pandangan-pandangan inilah yang perlu kita tengok dengan pandangan mata hati kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh nak? Baik, insya-Allah nak kongsi panjang-panjang pun macam kita sebutlah, takut lagi pakai kita sembahyang Jumaat lah sini lagi. Baik. Jadi kita dah bukti dah bahawa kita lah rakyat baling. Bukan dikatakan orang baling kalau tak naik. Kita punya tafsiran lah. Jadi hari ni kita naik, alhamdulillah, ambil masa 1 jam setengah. 1 jam setengah dan semua sampai ke puncak. Dan saya ucapkan tahniah semua. Bagi tumpukan kat diri sendiri. Tahniah. Lepas ni kalau naik sendiri-sendiri pun boleh dah lah. InsyaAllah kita bertemu lagi
di lain masa dan ketika. Pokok ada siapa nak cakap ke? Nak kongsi-kongsi kan? Hai. Tak ni. Saya Raya. Okey nah. Okey, jadi buat akhirnya saya nak katakan bahawa slogan yang kita selalu sebut Masjid di Imarah, hidup mendapat berkah. Hidup mendapat berkah. Sama-samalah kita memeriahkan masjid kita, mengimarahkan masjid kita, dan di mana pun kita berada, tegakkanlah, dirikanlah solat. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. InsyaAllah moga-moga kita semua bertemu nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu sahaja. Terima kasih di atas kerjasama semua. Lancar perjalanan kita, dan insyaAllah turun nanti kita makan roti canai sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita gambar dulu sini, situ, lepas tu tepi tu ada